Semua yang Anda dengar dalam Misteri Jam 12 ini hanyalah cerita semata-mata, tiada kena mengena dengan yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Cerita, nama dan tempat telah diolah untuk melindungi individu yang menjayakan sama rancangan ini. Selamat melangkah ke alam malam hitam yang penuh dengan kerahasiaan. Misteri Jam 12 kembali menghantui di Gerun Malam. Ini kepada anda yang sedang menjalani perkhidmatan negara terutama sekali di Tekong. Ini ada satu kisah yang saya nak kongsi dengan anda, di mana saya terima. Nama saya Taufik dan saya ada cerita ringkas yang saya nak kongsi dengan kepada semualah, dan berlaku semasa saya sedang menjalani perkhidmatan negara di Tekong. Dan kisah saya bermula begini. Masa tu saya baru sahaja enlist NS dan saya ni terpilih untuk berkhidmat sebagai ahli tentera Singapura. Dan biasalah harus lalui 3 bulan di BMT, dan kepada anda yang tak tahu, BMT ni adalah Basic Military Training, di mana ahli-ahli tentera ni harus lalui. Dia berbeza sedikit. Kalau dia PES A, di mana itu PES yang lebih aktif ataupun lebih sihat lah, ya. Dia mungkin sekejap saja, dalam 8 minggu kalau tidak silap saya lah. Dan paling lama adalah 5 bulan ya dekat BMT dekat Tekong. Jadi katanya Taufik ni, sebelum saya masuk BMT, kawan saya ni dah lalui dulu. Ya, ada yang cuba nak menakut-nakutkan, ya, ada kata nanti malam-malam kau akan nampak budak kecil ni lari-lari pada waktu malam. Ya, ada juga yang menasihati saya, kalau boleh kau bawalah buku-buku surah Yasin kecil ke apa, simpan dekat bawah bantal kau ataupun dalam loker. Tapi saya ni kata kepada mereka, tak apalah, kalau kita tak ganggu dia, takkan dia nak ganggu kita kan. Pendekkan cerita, saya baru saja masuk BMT. Minggu pertama saya lalui satu pengalaman misteri, dan bila saya imbas kembali peristiwa itu, saya tak tahu kenapa saya boleh terkena, Safwan. Jadi bila sampai, kita 16 rekrut ya dah settle down dalam bang, dan katil pun dah diserahkan kepada kami lah, di mana kita duduk di katil ni is all assigned, katanya Taufik. Bila saya nak susun baju dan barang-barang lain dalam loker, Safwan dan para pendengar Misteri Jam 12, bayangkan bila Taufik buka pintu loker, tengah susun baju ni, tengah lipat, nak susunkan baju, barang mandi dah susun dan sebagainya. Dalam loker tu ada laci. Ya, ada laci, kirakan they call it, katanya laci kecil, laci private lah, di mana anda letakkan barang-barang peribadi, handphone, wallet, IC, sebagainya. Ya, dan seperti saya katakan, ya, laci tu kita dinasihati oleh warden kita. Katanya barangan peribadi simpan dalam laci dan kunci. Ya. Jadi selamat daripada dicuri lah, katanya warden kepada kami semua. Saya pun bila tarik laci tu, Safwan, dalam laci tu ada kertas kecil. Tertulis di kertas tu bukan mantra, bukannya untuk menakut-nakutkan, tapi satu amaran dalam bahasa Inggeris. Ini yang tertulis, katanya Taufik, yang saya terjemahkan dalam bahasa Melayu ya. Tiba sahaja malam nanti, kalau dia hadir abaikan, dia tak akan ganggu, jangan takut. Itu yang tertulis dalam sepucuk kertas tu lah, katanya Taufik dalam kiriman email ni. Jadi bila Taufik terbaca tu, jujur badan saya ni, jujur saya kata, meremang secara serta-merta. Dan waktu tu baru nak masuk waktu asar. Ya, pelik bagi saya, sebab lazimnya pengalaman seram ni selalu berlaku pada waktu malam. Jadi bila saya dah terbaca tu,
Saya tak fikir banyak. Saya runyukkan kertas tu, terus saya buang ke tepi, ke dalam beg plastik sampah lah. Dan pendekkan cerita, malam pun tiba. Dan bila malam dah tiba tu, saya pun dah terlupa lah tentang kertas yang saya nampak awal tadi. Pukul 9.30 malam, saya dah siap sedia untuk tidur. Sebab pukul 10, tak silap saya, adalah lights off, di mana waktu untuk semua tidur. Ya, lampu bank harus dimatikan, lampu koridor pun harus dimatikan. Apa yang berlaku malam tu memang tak dapat saya lupakan. Malam pertama di Tekong memang susah nak tidur. Ya, tak silap saya, pukul 10.20 malam barulah saya dapat lelapkan mata. Keesokan hari, saya bangun pukul 6 pagi. Kepala saya ni pening sangat-sangat, tak boleh nak bangkit pun dari katil. Nasib baiklah kita ni ada body system. Jadi body saya pun bila dah bangun, saya beritahu dia, bro, can call sergeant? I'm not feeling well lah. Jadi dia pun panggil sarjan saya, ya, dan sarjan saya naik ke bunk. Dia letakkan tapak tangan dia di dahi saya. Tak payah gunakan termometer, Safwan. Sarjan terus kata kepada body saya ni, later you bring him to MO. Kau nanti hantar dia pergi medical center, katanya kepada body saya. Tak tahu je dah jumpa doktor, saya dapat 5 hari MC, Safwan. 5 hari. Dan body saya tolong kemaskan barang-barang, terus dia hantar saya ke ferry terminal. Dan on the way, katanya Taufik, on the way nak jalan ke ferry terminal ni, body saya ada tanya, Taufik ah, you yesterday okay or not? Suddenly fever ah. Dia tanya saya gitu. Dia tanya, semalam kau okay ke tak? Tiba-tiba je dapat demam. Dia tanya gitulah. Terus saya pun dalam keadaan pening ni cuba ceritakan kepada body saya lah. Semalam bila aku tak boleh lah. Semalam bila aku tengah susun-susun barang dalam locker kan, aku nampak ni kertas. Kertas ni dia kata, dia beri amaran lah. Dia kata dalam kertas tu, tiba saja malam nanti, kalau dia hadir, abaikan. Dia tak akan ganggu. Dan jangan takut. Saya ceritakan kepada kawan saya ni. Dan malam bila aku tidur, aku mimpi ada susuk tubuh hitam datang hampiri aku lah. Dan dalam mimpi tau, aku rasa macam sesak nafas, tak boleh nak bernafas pun. Lepas tu aku dah tak ingat apa jadi. Terus aku dah tidur. Itu yang aku pagi bangun terus kepala aku pening, berat semacam. Bila saya dah kongsi kepada kawan saya ni, dia pun macam, okay. You go home and rest ah. I pray you get better, okay. Kemudian saya naik ferry. Keluarga saya ambil saya di terminal Singapore punya, ya. Di mana ferry tu daripada Tekong pergi ke Singapore, ferry SAF terminal tak silap saya. Dan keluarga saya tunggu di sana. Dan mereka bawa saya pulang lah. Yang peliknya, Safwan, malam tu juga keadaan saya semakin baik. Pening saya dah kurang, demam saya dah kekurangan. Selalunya demam panas ni ambil dalam 2 hari ataupun 3 hari lah untuk reda. Tapi bila saya dah sampai rumah, malam tu saya dah okey. Dan malam tu juga buddy saya hantar message. Dia kata kepada saya lah dalam message tu, aku bilang sarjan cerita kau tadi. Dia tegur semua rekrut sekarang ni, kata jangan sesekali bergurau macam perkara tu. Perkara tu hanya berlaku sekali sahaja, Safwan, dalam sepanjang perjalanan perkhidmatan negara saya ni. Sekali sahaja. Jadi selepas saya balik ke Tekong, saya bawa buku Yasin yang kecil lah, yang dinasihati oleh kawan saya ni. Alhamdulillah tak ada gangguan apa-apa. Sehingga detik ini hanya tinggal satu tanda tanya, ya? Saya tak tahu kalau mimpi tu hanya sekadar mimpi ataupun ada kaitan dengan kertas yang saya terjumpa dalam laci tersebut. Sekian, selamat malam. Selamat mengendalikan misteri jam
12.